Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-410 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Nur Hayati Yahya, Zimahdun, Ninda Anis, Faridah Manaf, kemudian Faridah Ismail, Nazrah Samsuddin, Siti Zabidah Hassan, Galik Spirit, Kati Khairuddin, Laila Umar, Anita Maizan, Zahara Alias, Ana Sukaimi, Ali bin Abi Talib, Zuraida Sidi, Ismail Sakri Cheng, Tuan Nurahim Sharif, Rujila Muhammad Yusuf, Rosnah Ismail, Salina Muhammad Nur, Nasirun Ori, Hafizah Hassan, Samsarina Saifuddin, Ija Rahman, serta Rafizah Abdul Karim, Fauziah Ismail, Aniza Umar dan juga Rashidah serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, moga-moga pertemuan ini ada sedikit sebanyak manfaat untuk saya dan juga setiap daripada kita. Sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita nak sambung pada ayat yang pada muka surat 150 daripada surah yang ke-6 surah Al-An'am, bermula daripada ayat yang ke-160. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan muka surat 150 surah Al-An'am, surah yang ke-6, bermula daripada ayat 160. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang pengasihnya Allah, bagaimana pemurahnya Allah. Maka sebab itu pada ayat yang ke-160 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana betapa penyayangnya Allah, betapa kasihnya Allah kepada hamba-Nya, betapa pemurahnya Allah dalam mengurniakan kurniaan kepada setiap daripada kita. Ayat ini adalah datang bersempena dengan kita telah baca pada beberapa ayat sebelum ini tentang Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu memberikan siksaan, memberikan hukuman. Lalu bila kita dah baca tentang siksaan yang Allah berikan, contohnya pada penghujung ayat 157 berkenaan tentang su'al azab, seburuk-buruk siksaan, seburuk-buruk hukuman. Maka pada ayat itu telah menceritakan tentang siksaan, hukuman yang Allah berikan. Maka mungkin bila ada yang membaca tentang hukuman-hukuman, tentang siksaan, maka pada waktu itu dia merasa berputus asa, dia merasa takut.
Maka sebab itu Allah datangkan juga ayat seperti ayat 160 ini nak menerangkan berkenaan tentang betapa penyayangnya Allah kepada kita, betapa pemurahnya Allah kepada kita, berapa banyak pahala yang Allah beri dalam keadaan sedikit amalan yang kita lakukan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Firman Allah, kita perhatikan terjemahannya, man, barang siapa, ataupun terjemahannya sesiapa, jaa'a, yang datang membawa. Datang membawa bila? Dalam kurungan pada hari kiamat. Maksudnya dia datang berjumpa dengan Allah membawa. Lalu jaa'a di sini terjemahannya datang membawa dalam kurungan pada hari kiamat kelak. Dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia membawa. Dia membawa apa? Bil hasanah, pada waktu itu satu kebaikan. Orang yang pada waktu itu dia datang berjumpa dengan Allah walaupun dengan satu kebaikan. Maka adakah bila kita buat satu baik, maka kita dapat satu? Itu adalah dunia. Dunia kita buat banyak tu, itu yang kita dapat. Maka firman Allah Subhanahu wa taala tidak. Pemurahnya Allah, pengasihnya Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang kelak pada hari kiamat membawa satu amalan berjumpa dengan Allah, apakah balasan dia? Firman Allah Subhanahu wa taala, falahu, maka untuknya adalah 10 amsalia, yang serupa dengannya, gandaan. Dia buat satu, Allah bagi 10. Masya Allah, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, bonus Allah punya banyak. Buat satu, pada waktu itu dapat 10. Sedekah RM1, Allah gandakan seolah-olah dia sedekah RM10. Dia buat satu amalan, dia lakukan 2 rakaat salat sunat, pahalanya pada waktu itu seolah-olah dia melakukan 20 rakaat. Maka ini adalah yang paling rendah Allah minta maaf. Yang paling rendah Allah bagi adalah buat satu, Allah Subhanahu wa taala bagi 10. Ini yang paling rendah. Tetapi daripada sini kita boleh belajar, walaupun pemurahnya Allah, walaupun baiknya Allah, tetapi berapa ramai orang yang pada waktu itu nak rebut peluang yang Allah kurniakan. Banyak manusia, dia sanggup langgar perintah Allah, dia sanggup abaikan perintah Allah kerana lebih percaya dengan janji manusia. Padahal di sini pengajaran yang pertama, bahawa sekurang-kurang balasan, man jaa'a bil hasanah falahu 10 amsalha. Orang yang buat satu, Allah Subhanahu wa taala akan balas 10. Firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula kalaulah pada waktu itu dia melakukan maksiat. Lalu kat sini kita nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya sistem, buat satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala gandakan 10. Yang kedua yang kita belajar daripada ayat ini, betapa pemurahnya Allah kepada kita, betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu sebab itu, janganlah ketika mana kita buat maksiat ataupun kita pernah tergelincir, kita semakin menjarakkan diri daripada Allah. Sepatutnya kita nak kejar rahmat Allah, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, lalu 10 ni paling sedikit. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, ada penerangan tentang 700 pada surah Al-Baqarah. Buat satu, Allah gandakan sampai 700. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Ayat itu panjang, maka buat satu, Allah gandakan 700. Ada juga beberapa amalan yang mana bila dia buat, maka pada waktu itu Allah akan balas tanpa kira, tanpa perhitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Lalu 10 ini paling minima. 10 paling minima. Lalu ianya tidak menafikan ada ayat yang menceritakan tentang 700 kali ganda.
Ada ayat yang menceritakan ganjaran tanpa terkira. Ada ayat yang menceritakan ada hadis yang menceritakan 25 kali ganda, 27 kali ganda, 70 kali ganda. Maka ini nak menunjukkan yang paling kurang. Ataupun kalaulah nak bagi kita mudah faham, buat kerja sebulan tetapi bayarannya adalah untuk 10 bulan. Bonus yang sangat banyak. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula kalau seseorang tu buat maksiat? Adakah digandakan? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ah," dan man, orang yang jaa'a, datang membawa, dalam kurungan pada hari kiamat. Pada waktu itu dia tak bertaubat. Kalaulah dia bertaubat, maka dosa itu terhapus. Maka dosa itu tidak lagi berada dalam catatan amalan para malaikat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi, orang yang bertaubat daripada sesuatu dosa, kamalla dzambalah, adalah seperti seumpama orang yang tidak pernah melakukan dosa. Lalu sebab itu disebutkan orang yang datang membawa pada hari kiamat, dia tak sempat bertaubat. Kalaulah dia bertaubat, dosa tu dah tak ada. Dan dia datang membawa apa? Bisayyi'ah, pada waktu itu satu keburukan, satu dosa. Maka berapakah pada waktu itu hukuman yang dia akan kena? Adakah 10 kali ganda hukuman untuk setiap satu dosa? Firman Allah, maka la, tidaklah, yujza, akan diberikan balasan, takkan diberikan balasan, illa, kecuali, mislaha, yang seumpama dengannya. Maksudnya kalaulah dia buat satu, maka Allah hukum dia satu. Kalaulah dia buat 10 dosa, Allah hukum dia 10. Dan ini pula adalah dosa yang dia tak bertaubat. Manakala dosa yang dia telah bertaubat, maka itu tidak berada dalam catatan amalan para malaikat. Berdasarkan hadis baginda Nabi SAW. Pemurahnya Allah, pengasihnya Allah, bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat satu, sekurang-kurang gandaan 10. Buat maksiat satu, kalaulah dia bertaubat, dihilangkan. Kalaulah dia tak bertaubat, Allah hanya balas satu. Dan ini bertepatan dengan sepotong hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kursi ini, yaqulullahu taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi ini, idza arada abdi, apabila salah seorang daripada hamba-Ku menginginkan ayya'mala sayyi'ah, untuk melakukan pada waktu itu amalan yang tak baik. Ada orang dia buat amalan tak baik, maka Allah pesan kepada malaikat pencatat itu, fala taktubuha, janganlah pada waktu itu kamu tulis kesalahan yang dia buat, hatta ya'milaha, sampailah dia benar-benar buat. Selagi mana ada dalam hati, takkan ditulis. Selagi mana berada dalaman, takkan ditulis. Bila dah buat, maka pada waktu itu dapat satu. Berbeza dengan amalan baik. Amalan baik niat je, pada waktu itu dah dapat pahala. Amalan baik, Masya Allah. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan baik pada waktu itu niat je nak buat. Ya Allah, aku niat hari ni, ya Allah kejap lagi nak buat amalan ni. Kemudian tak terbuat, maka dah dapat pahala. Tetapi ketika mana maksiat, bila orang tu dah ada azam, pada waktu itu dah ada niat untuk buat, maka Allah pesan kepada para malaikat, jangan tulis sehinggalah dia benar-benar buat. Fa in amilaha, kalaulah dia dah benar-benar buat maksiat tadi, faktubuha bimithliha, hanya tulis satu sahaja. Sabda apa dalam hadis kursi ini, firman Allah, dia buat satu, maka tulis satu. Namun kalaulah dia bila dah ada niat itu, memang dia nak buat maksiat, wa in tarakaha min ajli, kalaulah dia tinggalkan maksiat itu semata-mata kerana Allah, faktubuha lahu hasanah, maka dia akan mendapat satu pahala. Masya Allah, pemurahnya Allah. Asalnya nak buat maksiat tetapi tinggalkan kerana Allah, itu pun dapat pahala.
Masya Allah. Pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis kursi ini sabda Nabi SAW lagi, wa idza arada an ya'mala hasanah, dan apabila seseorang itu dia nak buat sesuatu kebaikan, falam ya'malha, walaupun dia tak buat, dia sekadar niat, ya Allah nak buat ni, tetapi lepas tu tak terbuat, walaupun dia tak buat, firman Allah dalam hadis kursi ini sabda Nabi SAW, faktubuha lahu hasanah, dapat satu pahala. Sebab itu kita digalakkan untuk memperbanyakkan niat-niat melakukan kebaikan. Fa in amilaha, dan kalaulah dia buat apa yang dia niat tadi, maka dia akan mendapat 10. Masya Allah. Buat kejahatan, maka pada waktu itu dapat 1. Itu pun lepas buat baru dapat, baru ditulis 1. Kalaulah sebelum buat dia tinggalkan kerana Allah, dapat pahala lagi. Kalaulah lepas dia buat dia bertaubat, diampunkan dosa-dosa tersebut. Berbeza dengan kebaikan pula. Kalaulah pada waktu itu dia niat, dah dapat 1 pahala. Kalaulah dia buat, paling minima 10 kali ganda. Masya Allah, pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat pemurah. Sebab itu dibawakan hadis riwayat Bukhari di sini. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bila Allah pada waktu itu tulis 1 untuk setiap keburukan yang dia buat, firman Allah, wahum la yuzlamun, dan mereka ini tidak akan dizalimi. Mereka ini tak akan dizalimi. Pada waktu itu buat 1 maksiat, hanya ditulis 1. Itu kalau dia buat dan dia meninggal dunia dalam keadaan begitu. Kalaulah dia bertaubat, maka pada waktu itu diampunkan. Masya Allah. Pemurahnya Allah, penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap daripada kita. Kemudian pada baki lagi 5 ayat yang penghujung ini, ayat 161 hingga 165, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan pada waktu itu ayat-ayat yang jami', ayat-ayat yang lengkap pada waktu itu dengan perkara-perkara kebaikan. InsyaAllah kita akan sambung esok. Kita berhenti di sini. Kepada sahabat-sahabat yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz, kerana ada perkongsian sirah di situ hampir setiap malam. Kita berjumpa nanti insya-Allah pada pertemuan yang lain. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih semua. Moga-moga menjadi motivasi kepada kita untuk melakukan sebanyak mungkin azam dan niat kebaikan serta melakukannya, dan bertaubat daripada segala maksiat yang kita lakukan. Moga-moga Allah merahmati setiap daripada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.